di dalam suasana-suasana kita berada di zaman-zaman di mana akhir untuk kebangkitan Islam, zaman yang terlalu banyak fitnah, zaman yang terlalu banyak ujian yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membina kekuatan dan kemenangan. Kita tidak akan dapat kemenangan, kebangkitan, melainkan kita diuji dengan kesusahan, kepayahan, ancaman, sama ada dalam pemikiran dan sama ada di dalam hati ataupun di dalam fizikal. Allah akan uji kita, dan bila Allah uji kita, maka pada ketika itu kita akan mendapati kita orang yang berjaya mengatasi ujian, kesusahan, kepayahan, berjaya, alhamdulillah. Kita akan mendapat kemenangan yang besar. Allah akan bagi kemenangan besar sesuai dengan ujian yang banyak, insya-Allah. Golongan yang benar dan golongan yang sesat. Golongan yang benar iaitu golongan yang mengikuti siratal mustaqim, golongan yang mendapat nikmat itu al-Islam. Dan di sinilah kita ingin sama-sama menjelaskan beberapa perkara yang penting untuk kita sama-sama menjadikan sebagai panduan. Inilah sebagai fikrah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikrah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai fikrah para sahabat. Hari ini ramai orang duk tuduh macam-macam. Ada yang kata apa? Yang kata orang ni baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, maka dia melakukan bid'ah. Bid'ah tu dia kata sesat. Sesat itu dalalah. Dalalah, sesat itu masuk neraka finnar. Jadi ada orang sebut pasal bid'ah, ada orang sebut berkenaan dengan amalan-amalan yang bersifat ghaib. Sebab tu ada hadis, ada ayat Allah yang lain pula, jika kamu mengikuti majoriti manusia di bumi ini, maka kamu akan menjadi sesat. Jadi kita lihat hari ni semua orang baca cakap lah ini sesat, yang ni betul. Dia tuduh pula, nah ini orang ni cerita pasal wali-wali Allah, ada orang cerita pasal awliya Allah, sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, ini sesat ni, menyuruh nama-nama orang alim ni. Ada yang pula kata lalu berselawat ni sesat. Ada macam-macam. Jadi kita hari ni keliru dengan tanggapan-tanggapan mereka yang tidak ada ilmu, ataupun mereka yang ada ilmu yang taklid, mengikut sahaja, yang tidak menyelidik dan berbelajar. Dari akhirnya maka kita melihat ramai yang terpengaruh, terkeliru. Ini pula geng-geng yang berbai'ah. Berbai'ah di mana ada Nabi tak buat, ada pula yang cakap macam itu. Jadi berbagai-bagai perkara. Memang ada orang yang berbai'ah yang tidak ikut syarak, ada. Tapi bai'ah yang syarak, janji setia yang syarak itu pun ada juga. Yang mana satu bai'ah yang harus, bai'ah yang wajib, dan bai'ah yang haram. Ada, dia ada hukum dia. Jadi akhirnya ramai yang orang memang cakap je, yang ni sesat, yang ni sesat, yang ni sesat. Aku je yang betul. Kita harap supaya kita yang berhajat untuk bangkit bersama dengan Al-Mahdiin, mudah-mudahan kita akan berada dengan fikrah yang betul. Fikrah ini maknanya adalah kefahaman. Fikratuna, kefahaman kami. Apa maksud kefahaman kami? Kefahaman kami itu adalah Al-Islam. Fikrah kita, kalau cakap apa, jadi saya fikrah dengan kita lah. Tolak vaksin, tolak vaksin itu pula fikrah. Tolak vaksin bukan fikrah. Siapa yang mengambil fikrah tolak vaksin itu sebagai fikrah? Bid'ah. Bid'ah lah, mana Nabi pernah tolak vaksin? Walaupun zaman Nabi tak ada. Tapi kalau Nabi ada, tentu dia tolak vaksin. Kita sebut macam gitu pula. Kita tak jelas apa dia, yang mana al-haq dan mana batil. Jangan sebut orang sesat, melainkan kita memang pasti dia sesat. Jangan kita cakap. Kalau tidak, kesesatan itu akan patah balik kepada orang yang menyatakan dia sesat. Jadi kita tuduh orang itu kafir, orang itu sesat, orang itu melakukan perkara yang dalalah, perkara yang batil. Maka kita kena pastikan, kena tabayyun. Arus jahiliyah yang digambarkan oleh para ulama kita melalui huraian daripada Quran dan hadis Nabi ialah arus kita membicarakan, mengatakan, menyatakan, sama dengan lidah ataupun dengan tulisan-tulisan di WhatsApp, FB dan sebagainya, menyatakan sesuatu yang tidak benar, menyatakan fitnah, menyatakan pembohongan-pembohongan, kita pertuduhan-pertuduhan. Maka itu semua adalah termasuk arus jahiliyah. Dan arus jahiliyah inilah yang akan menyesatkan orang. Jadi kita duk sebut orang lain sesat, rupanya kita yang sesat. Wa'iyadzubillah min zalik. Jadi jangan main-main. Terutamanya yang kita tuduh tu saudara sama Islam, orang yang beriman, orang yang ada akhlaknya, ada takwanya. Ustaz-ustaz ramai kena. Saya tengok hari ni ada ustaz-ustaz yang sengaja buat channel-channel nak membid'ahkan orang, nak menyalahkan orang, nak menyesatkan orang, ramai. Jadi akibatnya umat hari ni keliru, kan? Atas nama kata tuduhan, kata gini disebut nama. Dia boleh sebut nama orang tu, kemudian disalahkan orang tu, maka itu adalah satu skandal. Betul ke, salah ke yang dicakap? Tetap salah. Kenapa? Dia tidak mengikut saluran yang betul. Kalau dia mengikut saluran betul, dia akan berhubung dengan orang tersebut yang digambarkan sebagai tersilap ataupun salah tadi. Betul kan? Dan orang itu degil, orang itu memang buat benda sesat yang qat'i, yang tidak ada ijtihad, tidak ada perbezaan pandangan. Betul-betul benda itu tidak ada perbezaan, bukan khilaf. Khilaf dia bukan maksiat. Kita kena faham. Bila berbeza pandangan ulama, dia tidak dikira maksiat. Itu dikira ijtihad, perbezaan pandangan. Bila sudah memang betul-betul ini bukan khilaf, bukan perbezaan di kalangan ulama, maka pada ketika itu baru kita boleh kata ini maksiat.
Yang ini mungkar. Kita tak boleh cakap orang tu bid'ah, orang tu dalalah, orang tu sesat, padahal pada perkara tersebut adanya ijtihad. Ulama-ulama kita ijtihad. Ada ijtihadnya masing-masing, ada hujahnya. Kita kata kita je betul. Kenapa kita betul? Kerana kita ada hujah kita. Tu hujah tu salah belaka, padahal yang itu pun ada Quran, yang itu pun ada hadis. Maka ini maksiat. Menuduh orang sesat tanpa asas yang kuat, itu maksiat, itu mungkar. Maka bila kita menyebarkan pula, maka itu bukan dosa yang kita akan tanggung. Dan setiap dosa yang kita buat, dia semakin banyak orang melihat, makin banyak orang membaca, makin banyak benda itu tersebar, benda maksiat dan mungkar tadi, maka lebih besar kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh mereka itu. Sebab itu Allah gambarkan dalam Quran, kamu melihat kerosakan-kerosakan di daratan, di lautan, sebabkan tangan-tangan manusia. Allah nak memperlihatkan kejahatan mereka yang sebelumnya tadi. Mudah-mudahan kamu patah balik pada Allah. Dia maksud yang al-haq dan maksud yang batil. Supaya bila kita tahu yang hak, yang batil ini, baru kita ada fikrah yang betul, kefahaman yang betul. Jangan kita ikut saja orang ramai. Kita akan jadi orang yang sesat. Surah Al-An'am ayat 116. Kamu ikut orang kebanyakan, ramai orang, majoriti daripada orang-orang atas muka bumi ini, kamu akan disesatkan daripada jalan Allah. Jadi nampak, kita tak boleh ikut orang ramai. Kita kena ikut apa? Prinsip. Kita kena ikut apa? Fikrah yang benar. Saya tanya, fikrah tu apa? Fikrah maksudnya kita lawan ketua jin. Salah. Fikrah kan kita tolak vaksin. Bukan grup-grup tolak vaksin ni tak faham ni. Dia tolak vaksin. Ingat, itulah benar. Al-haq bukan menolak vaksin. Al-haq adalah menolak segala bentuk kejahilan, kezaliman, kegelapan, menolak taghut, syaitan yang mana dimurkai oleh Allah. Itu mana baru tahu. Menolak vaksin ni hanya salah satu daripada isu semasa. Kalaulah Allah izin vaksin itu dibuat dengan SOP yang betul, dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, tabi'in, mengikut sunnah Tibun Nabawi, mengikut juga perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak, maka tak ada masalah. Tolak vaksin tu hanya sebahagian daripada apa yang berlaku isu hari ini, untuk kita mempertahankan diri kita daripada tercampak ke dalam perkara-perkara yang membinasakan. Allah melarang kita masuk dalam sesuatu yang membinasakan. Jadi hari ini banyak benda yang membinasakan. Bukan vaksin saja, dadah pun membinasakan kalau diselewengkan. Gula pasir pun membinasakan. Kita menolak segala perkara yang bertentangan dengan al-haq, iaitu Al-Quran dan Sunnah, ataupun perkara-perkara yang menjaga Al-Quran dan Sunnah, iaitu seperti tubuh badan kita. Inna li badanika alaika haqqa, pada tubuh badan kamu ada hak. Jadi kita kena jaga tubuh badan kita. Itu perintah Allah. Jadi fikrah kita bukan fikrah tolak vaksin, bukan fikrah tolak pakatan jahat, bukan fikrah tolak manusia kapur. Fikrah kita ialah fikratuna al-fikratul Islam, fikrah Islam. Apa maksud Islam? Islam itu bermula dengan sumbernya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita kata kita ni taifah mansurah.